Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita untuk sebenarnya petang ini mengisi kekosongan Ustaz apa nama tu? Ustaz abang besar kita yang tak mampu pasal ada sikit kesihatan terganggu untuk dia. Semoga Allah menyihatkan beliau insya-Allah. Sambungan kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43 surah Al-Baqarah. Insya-Allah kita baca dengan niat untuk Allah memberi kita supaya istiqamah untuk mempelajari dan Allah memahamkan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat lagi surah Al-Baqarah ini, walaupun ada perkara-perkara lain yang diperbincangkan, perkara yang paling banyak ialah Allah membongkar kisah ataupun sifat-sifat bangsa Yahudi di mana supaya penyebaran ilmu oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah berjalan lancar. Kerana dengan kehadiran Nabi di Madinah, kebanyakan masyarakat masih lagi memuliakan guru-guru Yahudi, maka mereka pun dalam keadaan akal mereka dalam keadaan pening. Yang mana satu nak ikut guru Nabi kita Nabi Muhammad ke ataupun guru daripada bangsa Yahudi. Ayat daripada 40 hingga 133 banyak daripada yang 40 hingga 133 Allah bongkarkan kisah ataupun sifat-sifat bangsa Yahudi. Tetapi untuk kita baca, tujuannya untuk kita baca supaya kita kenal sifat-sifat Yahudi tersebut. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadikan sifat Yahudi tersebut
ada pada kita. Ini tujuan dia. Maka bila kita baca ayat Al-Quran, walaupun ditujukan kepada titahan khas Allah kepada orang Yahudi, tujuannya untuk kita faham. Takut-takut sifat-sifat tersebut, sifat-sifat kezaliman, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat kedengkian orang Yahudi tersebut ada pada kita. Tujuan dia. Dan pada malam ini, ayat yang ke-43 hingga ayat 46 ini merupakan ringkasan ciri-ciri utama Yahudi. Bukan detail lagi. Lepas daripada 47 tu barulah detail. Tapi ayat 40 hingga 46 ini 6 ciri-ciri utama bangsa Yahudi secara umum. Secara bila kita nak tengok daripada ayat 47 hingga 100 lebih tadi, detail, ini umum. Bentuk umum dahulu supaya kita dapat gambaran-gambaran kasar tentang sifat-sifat Yahudi tersebut. Dalam minggu lepas ataupun malam baru ni kita dah tengok bagaimana punca-punca kedatangan orang Yahudi daripada Yaman, daripada Syam datang ke Madinah untuk menunggu kehadiran Nabi, dan mereka telah berniaga, mereka menjadi guru agama bagi orang Arab, mereka dimuliakan oleh penduduk Madinah. Dan ketika itulah lahir sifat-sifat kesombongan mereka dikembangkan di Madinah, menyebabkan masyarakat terpengaruh dengan guru-guru Yahudi di Madinah tersebut, walaupun pada tujuan asalnya mereka datang nak sambut kedatangan Nabi. Tapi pasal dasar kesombongan dia, bila dia rasa dia dah kaya, dia dah rasa mulia, dia dah rasa ada pengaruh, maka lahir perasaan sombongnya, tak adil ataupun menjatuhkan maruah mereka. Tiba-tiba lahir Nabi daripada bangsa Arab, sedangkan bangsa dia bangsa Israel, bangsa Israel. Dan kita tengok baru ni Allah menyebut ya Bani Israel. Ya Bani Israel itu huruf minggu lepas, iaitu wahai hamba Allah. Israel tu ialah singkatan kepada pilihan Allah ataupun hamba Allah. Allah menggunakan kaedah lembut sekali nak menyeru kepada bangsa Israel ini supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi bagi mereka, kenapa mereka sombong? Antara salah satu sifat dia, mereka hebat. Segala kelebihan-kelebihan Allah bagi mereka. Sebagai contoh, Israel ini nama yang kedua bagi Nabi Allah. Apa dia? Nabi Allah Yaqub bin Ishaq. Yaqub pun Nabi, bapa dia pun Nabi. Ishaq bin Ibrahim pun Nabi. Datuk pun Nabi, bapa pun Nabi, dia pun Nabi. Tiga-tiga Nabi, straight, jujur Nabi semua. Sedangkan apalah Muhammad ini, bapa dia bukan Nabi, bangsa orang biasa aja. Tengok kami, orang hebat. Tiga keturunan tu semua Nabi. Takkan kami nak ikut dia? Datang perasaan-perasaan bab keturunan sebagai ini. Ini perasaan dengki, perasaan sombong dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Jadi Allah pun nak bongkarlah ciri-ciri kesombongan mereka. Dari segi Allah nak ceritakan siapa sebenarnya orang Yahudi ini. Yang kedua, siapa sebenarnya ulama-ulama Yahudi ini, betapa jahatnya mereka menipu ayat-ayat Allah demi untuk meninggikan darjat mereka, menjatuhkan orang lain. Itu sifat Yahudi. Dan yang ketiga juga, Allah nak menggunakan bahasa-bahasa yang lembut supaya bangsa Yahudi ini, Israel ini, kembali semula ke jalan yang benar. Lepas tu, ya Bani Israel, kaedah lembut sangat Allah mengungkapkan pujian-pujian supaya bangsa Israel ingat jasa-jasa Allah, kenangan-kenangan lampau, supaya Israel ini kembali kepada jalan yang benar. Itu yang kita cerita minggu lepas. Dan kita cerita juga pula bagaimana sombongnya dia. Dia tipu ayat-ayat Allah. Cerita Nabi Muhammad ini cerita yang benar dalam kitab mereka. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sebagai Dajjal untuk merosakkan mereka. Mereka mengatakan Muhammad itu ditipu ayat mereka. Kitab Taurat mengatakan Muhammad ini untuk bangsa Arab saja, kita bangsa Israel kuat. Ini merupakan kaedah penipuan. Mereka menipu sama ada matan kitab Taurat ataupun tafsir kitab Taurat tersebut. Itu di antara kejahatan-kejahatan mereka. Maka itu ayat yang
sebelum kita baca malam ni lah, iaitu wala talbisul haqqa bil batil. Mereka mengubah suai. Wala talbis, jangan talbis. Talbis ni jangan mengubah suai, sama ada matan ataupun maksud tadi. Tak, kita dengar orang mengaji tafsir, yani, orang yani itu merupakan huraian itu. Di bangsa saya ni, bila menggunakan yani menggunakan akal dia. Bila kita menggunakan perkataan yani untuk hurai sesuatu perkara tafsir, yani tersebut merupakan pendapat dia dah. Maka di sini orang bangsa ini menggunakan perkataan-perkataan untuk memutarbelikkan wala talbisul haqqa bil batil. Mereka menukarkan, mengubah suai antara hak dan batil, antara kebenaran dengan kejahatan. Benda sunnah mereka mengatakan bid'ah, benda bid'ah mereka mengatakan sunnah, demi untuk memuaskan hati, demi untuk mendapat keyakinan orang kaya-kaya mereka, demi untuk orang masyarakat suka dengan dia tukarkan al-haq dengan perkara batil ini. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan dia sembunyikan benda-benda yang benar, dia sebarkan benda-benda yang salah. Sedangkan wa antum ta'lamun, sedangkan mereka tahu keadaan ini. Inilah sifat-sifat, dan sifat-sifat ini ada kehayaan ditumpukan untuk orang Yahudi, betul. Tapi untuk kita tengok, takut-takut sifat tak cakap benar agama ini ada pada kita. Biasanya sifat orang Yahudi ni ada pada ustaz-ustaz kita. Bahaya ni. Pasal ustaz kita dia berpengalaman, dia menyembunyikan perkara hak, perkara benar demi untuk dia berjaya atas dunia ni. Orang senang dengan dia, masyarakat suka dengan dia, pembesar suka dengan dia, dapat habuan-habuan. Mereka sanggup buat perkara-perkara ini demi untuk memuaskan nafsu mereka dan nafsu penduduk-penduduk setempat mereka. Maka masuk ayat 43 yang kita nak belajar malam ni, yang kita nak bahaskan malam ni. Allah pada ayat 43 yang kita baca sekejap tadi, Allah bagi, dia panggil apa ni? Treatment. Apa treatment ni? Allah bagi treatment, ubat. Bagaimana cara nak selesaikan masalah hati yang tak tentram, hati yang suka memutarbelik, hati yang tak puas hati, dengki, suka dengan dunia, perkara-perkara kejahatan. Allah nak bagi treatment, ubat supaya manusia dapat menyelesaikan faktor-faktor tadi untuk bangsa Israel lah. Supaya bangsa Israel ini tidak terus dalam keadaan kesesatan, maka Allah bagi ubat-ubatan dia, ubat-ubatan dia, cara-cara treatment dia. Untuk kita lah treatment ni. Kalau kita ada perasaan-perasaan sebagaimana perangai-perangai malas ke, perangai suka dengan dunia ke, tak suka akhirat ke, suka menyembunyi perkara-perkara ini, suka membuat perkara-perkara bid'ah, maka ini ubat dia. Apa dia? Wa aqimus solah. Wa aqimus solah. Dirikan solat. Sempurnakan solat. Maknanya dirikan solat. Ubat segala penyakit hati. Penyakit hati. Apa dia penyakit hati ni? Penyakit hati kerana mereka sombong dengan sesama manusia. Mereka rasa terkesan dengan persekitaran dia. Mereka rasa terkesan, sebagai tengok baru ni, kita tengok ayat sebelum ni bagaimana Ka'ab bin Ashraf, bagaimana Ka'ab bin Ashraf, seorang orang kaya di Madinah, dia panggil ulama-ulama Yahudi berjumpa dengan dia. Disuruh tengok bagaimana sebab orang suka sangat dengan Muhammad ini. Cuba tengok kitab-kitab kita, takut ada peluang-peluang untuk kita condemn Muhammad ketika ini. Maka ulama-ulama dia tadi nak memuaskan hati Ka'ab bin Ashraf ini, orang yang kaya, orang yang banyak bagi modal, orang yang banyak membantu pengajaran-pengajaran Yahudi ini. Maka mereka terkesan dengan orang kaya ni. Kalau dia lawan Ka'ab ini, maka mereka tak dapat bantuan-bantuan. Nak buat surah pun tak boleh, nak buat jalan pun tak boleh, pasal diskat kewangan. Maka mereka berkatalah, dia kata bukan, dia kata sebenarnya dia salah tengok, dan sebenarnya Muhammad ini dalam kitab Taurat, dia kata seorang dajjal untuk merosakkan masyarakat, dia kata dia buat macam tu. Maka terkesan, benar tak? Maka dia rasa terkesan dengan keadaan dunia, yakni mereka suka dengan pengaruh. Kalau tak ikut arahan orang kaya tadi, apa jadi? Kalau tak ikut
Orang kaya tak support dia. Maknanya dia menyintai pengaruh, menyintai kekayaan, menyintai dengan keadaan-keadaan dunia ni. Dia panggil, apa dia ni? Dia panggil hubbul jah. Maknanya menyintai kuasa ni. Menyintai kuasa, menyintai pengaruh, menyintai pangkat. Tak naik pangkat ke, tak dapat jadi pengurusi nazir masjid ke, atas faktor tu mereka terpaksa ikut kehendak orang atas ni. Demi apa? Demi terpaksa tak cakap benar apa dalam ayat Al-Quran. Kalau kena orang kita lah, di bangsa agama tadi pun, Yahudi tadi, cerita bab dia lah. Demi untuk memenuhi kehendak pembesar dia, dia sanggup. Pasal penyakit ni. Jadi Allah kata, ubat dia, ubat untuk orang sayang dengan harta. Sayang dengan nazir, sanggup buat apa saja, kena solat kuat-kuat. Solat, sempurnakan solat. Kita yang rasa malah ni pun, rasa terkesan dengan manusia pun, untuk elakkan perasaan tersebut, takut sangat dengan persekitaran level, berbagai-bagai level, maka Allah kata, wa aqimus solat. Sempurnakan solat. Kenapa sempurnakan solat? Pasal bila kita solat, bila kita solat, kita sujud. Kita sujud, kita merendahkan diri kita serendah-rendah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sujud di betul-betul di tapak kaki depan kita tersebut. Maknanya kepala kita amat-amat rendah sangat. Sedang kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengagungkan orang-orang selain daripada Allah. Maka di situlah bila berulang kali kita solat sujud tersebut, maka perasaan Allah akan tanamkan perasaan tidak nak menyintai pangkat, menyintai dunia, menyintai pengaruh tersebut, akan pelan sikit demi sedikit akan dikurangkan tersebut, hanya menyintai Allah saja. Jadi solat ini ialah nak jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab tu kalau solat kita ini solat saja, tidak rasa syok, tidak rasa suka, tidak rasa kemanisan dalam solat, ada sesuatu yang tak betul dalam solat kita. Maka itulah kena buat aqimus solat, sempurnakan solat. Daripada ambil air wuduk kita kena buat sempurna. Ambil air wuduk yang sempurna, solat yang sempurna, barulah kita rasa kemanisan solat kita. Dikhawatiri solat kita hanya sebagai adat saja. Orang semayang kita semayang, orang rokok kita rokok, orang sujud kita rokok, tapi rokok kita entah ke mana, sujud kita macam mana, langsung tidak ada memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tujuan solat adalah untuk merendahkan diri kita sehina-hinanya, meninggikan Allah setinggi-tingginya, tapi tidak ada untuk kita perasaan macam itu. Ini punca dia. Maka wahai bangsa Israel, perbanyakkan solat. Kalau tidak, kau pasti terkesan dengan suasana persekitaran. Nak jaga hubungan dengan Allah, ingat, nak jaga hubungan Allah, pasti Allah kata wa aqimus solat, untuk ubat yang pertama, terima yang pertama, wa aqimus solat, jaga hubungan kita dengan Allah. Ini untuk kita lah. Yang kedua, apa dia ubat yang kedua? Ubat yang kedua ialah wa atuz zakah, keluarkan zakat. Banyak ayat Quran ini, dirikan solat, keluarkan zakat. Dia kembar ni. Solat dengan zakat ini, banyak ayat Quran dia kembarkan. Kenapa dia kembarkan? Apa tujuan keluar zakat? Tujuan keluar zakat untuk apa? Kita mengeluarkan hak yang kita sayang kepada orang lain. Maknanya solat jaga kita dengan Allah, solat kan. Tapi zakat jaga hubungan kita dengan masyarakat, dengan kawan-kawan kita. Maknanya sepatutnya zakat ini ialah kita berusaha sedaya upaya untuk mengeluarkan zakat ataupun infak. Pantang tengok orang susah, kita keluarkan infak. Jangan fikir duit saja, walaupun ayat ini wa atu zakat ini untuk duit, tapi tafsir yang lain, apa-apa saja yang ada pada kita. Kenapa? Daripada mana yang ada pada kita tersebut? Daripada kita ini, pada Allah kita minta dengan Allah. Wahai Allah, bagilah sekian kemudahan aku, bagi rezeki, aku nak keluarkan zakat. Wahai Allah, sihat tu badan aku. Untuk apa? Aku nak tolong kawan-kawan, tenaga aku nak tolong kawan-kawan aku susah. Apa-apa saja, tenaga kita, kewangan kita, senyuman kita, kesihatan kita, apa-apa saja yang ada pada diri kita daripada Allah. Kenapa kita bakhil, kita kedekut untuk menyerahkan segala kelebihan
yang Allah bagi pada kita ini untuk orang sekeliling kita. Ini bahaya kita ni. Sebab tu kadang-kadang kita mari dalam majlis ilmu, solat kita rajin, majlis ilmu kita rajin. Dalam masa yang sama kita berada dalam keadaan dosa. Kenapa? Pasal kita tak gunakan hak-hak kita dengan jiran-jiran kita, dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita kat luar. Kita buat untuk kita aja. Tak pernah ajak kita datang tabligh, kawan kita datang solat berjemaah, datang duduk dalam majlis ilmu. Maka setiap masa kita dalam keadaan dosa, bab tu. Pasal apa? Pasal kita ada kelebihan, tak guna. Kita ada tenaga yang sihat, tak guna untuk menolong. Membersih surau ke, WQ surau ke. Saya terkesan dengan Tuan Haji Basir kita tadi. Nah, saya cerita dengan dia lepas asar tu, cerita dengan dia, Tuan Haji kata, apa tu, di kedai depan tu ada orang letak bangkai tikus, 2 ekor tikus. Cepat-cepat dia tu. Di mana dia tu? Cepat-cepat. Dia pergi angkat tikus, pergi buang tikus tersebut. Tengok. Ini anugerah. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Seseorang yang berpegang dengan wa'atu zakat, tenaga dia ke, senyuman dia ke, apa-apa, dia pantang tengok orang susah, dia akan menyelesaikan masalah orang tersebut. Inilah sebenarnya orang yang berpegang dengan wa'atu zakat. Ibrah kita zakat ini ialah kita berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kawan-kawan kita, jiran-jiran kita ataupun sesiapa saja. Maka perkara ini, sebab tu dalam hadis-hadis Nabi dah, tangan yang memberi jauh lebih besar daripada tangan yang menerima. Mana kita kena banyak berdoa dengan Allah, wahai Allah, sihat badan aku untuk kita sihat badan aku untuk bekerja, dan kita lagi bakhil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesalahfahaman kita. Kenapa? Kita tak ibrah, kita tak nak mengambil pengajaran daripada bab zakat ini untuk menjaga hubungan kita dengan kawan-kawan kita, hak kita kepada jiran kita, kita tak jaga. Kita datang seorang sendiri, solat sendiri, belajar ilmu, tak pernah nak ajar ilmu kepada orang lain. Ada mahir Al-Quran, tidak ada masa kita tanya siapa yang tak boleh baca Quran, aku nak ajar Quran, tak ada masalah. Kita akan tanya pasal apa? Allah dah anugerahkan pandai kita mengaji Quran, tiba-tiba kita bakhil untuk mengajar ilmu kita kepada orang lain yang tak pandai Quran. Ini perkara-perkara yang perlu kita ambil ibrah. Kalau tidak, kita syok sendiri saja nak pergi syurga, tapi perjuangan kita, kesabaran tak ada nak pergi ke syurga. Allah kata, tak layak. Hanya kita aja rasa, wah aku layak masuk syurga pasal aku rajin solat, aku rajin duduk majlis ilmu. Tetapi perjuangan tak ada. Nah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah wahai hamba senang-senang kamu masuk syurga aku tanpa ini tanpa ni berat ni, tanpa kamu berjuang. Susah macam mana aku berjuang, aku pasti datang majlis ilmu, solat berjemaah, belajar, dan bukan setakat tu, menyebar, menggalak pada orang lain, tabligh pada orang lain. Sebab tu watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Berat kini. Sebab tu setiap kita ni baca surah tu dah, surah Wal Asri ni untuk apa? Untuk pastikan kita bukan orang yang rugi. Rugi apa? Rugi amalan banyak, tak dapat masuk syurga. Amilatun nasibah. Beramal kita, beramal siang malam beramal, tapi neraka jahanam tempatnya. Bahaya kita ni. Sebab tu kita digalakkan, ajak kawan-kawan kita. Tabligh ini perkara-perkara yang amat-amat dititik berat. Kenapa? Untuk menjaga kawan-kawan kita, menjaga keluarga kita. Pasal apa? Ibrah wa'atu zakah ni. Jangan fikir wa'atu zakah ni kita keluarkan zakat saja. Tapi ibrah dia tu, segala kelebihan yang ada pada kita, apa-apa bentuk saja, maka kita kena membantu orang lain. Pantang kita tengok orang lain dalam susah, pantang kita tengok orang lain tak ada ilmu, kita berusaha menolong dia, mengajak dia sama-sama pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita tak menunaikan hak-hak kita kepada apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Pasal segala sesuatu yang ada pada kita ini hak Allah. Kita tak sedar je. Segala kepandaian kita, segala kesihatan kita ni Allah bagi ni. Tapi kenapa kita bakhil? Bakhil sangat dengan tenaga kita, kekuatan tenaga kita ni, tak pernah sikit pun nak pernah gosok rumah Allah. Duit sikit tak pernah nak salurkan duit ke
Tabung-tabung surga. Sakit ini rumah Allah. Pasal bakhilnya hambaku, jasa aku amat besar, dia lupa aku. Tapi dia buat, dia rasa dunia ini hanya untuk melepasi diri dia sendiri saja. Tunggulah. Jangan jadi. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam timbangan dia. Maksudnya, celakalah orang yang tidak menunaikan hak dia kepada benda-benda lain lagi. Allah celaka. Tu yang kedua. Ini ubat dia. Kalau tidak, ada penyakit-penyakit hati kita. Maknanya penyakit hati, apa dia? Hubbul tulmal. Maknanya menyintai harta. Tadi hubbu tu jar. Terkesan dengan pengaruh, terkesan dengan kuasa. Ini terkesan dengan harta. Kita rasa sayang, menyintai harta secara luar biasa. Tadi menyintai pengaruh, menyintai pengaruh kuasa secara luar biasa juga. Dua perkara. Dan yang ketiga, ubat yang ketiga ialah warka'u ma'ar raki'in. Warka'u, dan rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Apa dia? Rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Apa rukuk? Ayat ni khususnya titahan Allah untuk bangsa Israel. Saya hurai ini untuk kita mengambil pengajaran dia. Takut sifat sombong, sikap mencintai kuasa, mencintai pengaruh, mencintai harta ini macam orang Yahudi. Kita buanglah. Ubat dia Allah bagi dah. Sempurnakan solat, perbanyakkan zakat. Dua. Yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Tafsir mengatakan, apa rukuk? Orang Yahudi solat, dia tak rukuk. Qiyam, sujud. Qiyam, sujud. Qiyam, sujud. Jadi memandangkan dah ada dah syariat yang diturun kepada orang Islam. Solat kita qiyam, rukuk, sujud, qiyam, rukuk, sujud. Wahai bangsa Israel, ikutlah ajaran syariat baru yang dibawa oleh Muhammad yang ni rukuk dalam masjid bersama-sama dengan orang Islam yang rukuk. Maka orang Islam kamu ikut Islam. Nah, tengok ni. Allah nak jaga bangsa Israel dalam ayat surah Al-Hadid ke? Wahai orang Yahudi, kalau kamu dahulu kamu ikut Taurat, sekarang kamu ikut Islam, kamu akan dapat dua. Orang Islam satu je. Tengok. Wahai bangsa Israel, kamu kalau kamu betul beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan Al-Quran, kamu akan dapat dua. Pasal dia ada dua nabi. Lepas Nabi Musa, lepas Nabi Isa, tapi dia tengok terima Quran, dia baca terima Quran pula, maka dua dia dapat. Tapi masih lagi degil. Walaupun Allah offer untuk dua kebesaran, masih lagi degil. Maka suruh rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Maka dia tak nak juga. Kenapa rukuk? Rukuk ini kenapa? Tujuan kita solat berjemaah ni. Datang solat bersama dengan orang Islam. Untuk menghilang perasaan penyakit apa? Rukuk ni. Bersama-sama. Sebab tu, luruskan saf untuk apa? Untuk sama kita tidak ada besar, tidak ada kecil, tidak ada rasa kaya, tidak ada rasa miskin di kalangan Jumaat. Sebab tu berjumaah kita ialah dituntut berjumaah pasal apa? Untuk sama rata, kita tidak ada rasa kita lebih, yang lebih ialah Allah. Ini hikmah dia. Tetapi kita solat dah lah jarak-jarak dah. Dulu dah lah kena Covid dulu, jarak-jarak. Sekarang masih lagi jarak lagi. Yang kedua, tinggi rendah, tak ada rasa perasaan nak meluruskan saf solat. Apa lagi nak meluruskan hati? Jauh sekali. Dalam hati ukur pun tak boleh. Yang nampak mata kasar pun tak lurus. Maka jauh sangat kita dengan nak beramal dengan warka'u ma'ar raki'in. Kita khawatir, takut-takut kesombongan, takut-takut iri hati bangsa Yahudi ini, iaitu dia rasa semangat kebangsaan dia, semangat bangsa Yahudi ini menonjol. Takut ada pada diri kita yang rasa kita ni hebat, kita kuat, orang lain tak boleh, tak ngam dengan kita. Hasad dengki bangsa Yahudi ini amat tinggi sekali. Pasal mereka merasakan mereka dari golongan siapa? Dari golongan orang kaya, dari golongan tadi semua nabi-nabi, semua ulama bangsa dia dah. Atuk dia, ayah dia semua nabi. Nak cari mana? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, keturunan semua tu. Anak cucu, bapa, atuk, ayah, anak, cucu. Nabi, 4 orang nabi tu. Nabi Ibrahim,
atuk dia, anak dia Nabi Ishak, cucu dia Nabi Yaakob, cicit dia Nabi Yusuf. Semua ke Nabi 4 orang. Kita seorang Muhammad dia. Maka rendah taraf, tak sama dengan dia. Tak sedangkan dalam ayat lain, bukan ukur keturunan. Nak kamu berjaya masuk syurga, ketakwaan kamu tu. Sejauh mana kamu takut dengan aku? Nak takut macam mana dengan Allah? Bukan takut macam harimau. Nak takut dengan Allah, takut Allah, kejar Allah. Takut dengan dia, rapat dengan dia. Bagaimana nak rapat dengan Allah? Nak rapat dengan Allah, tadabbur Quran dia. Selagi tak tadabbur Al-Quran, selagi tak masuk kata-kata Allah dalam hati kita, selagi itu tak akan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Takut dengan hari akhirat. Pasal apa? Pasal bila kita bayangkan hari akhirat tu, baru kita takut nak menemui Allah. Takut Allah nanti aku nak bakar hari ni. Takut. Itulah persoalannya. Maka persoalan inilah, maka takut jadi sombong macam orang Yahudi. Dia rasa dia orang kuat, hebat segala-galanya. Dan penyakit dengki pun menebar di kalangan dia orang. Di kalangan orang Yahudi. Maka Allah seru mereka supaya kamu, aku bagi syurga juga, aku bagi 2 pahala untuk kamu. Maka ubahlah syariat yang aku turunkan untuk Nabi Musa, yakni kitab Taurat, kepada kitab Al-Quran, yakni solat berjemaah bersama-sama dengan orang Islam ini. Itu dia punya ubat dia. 3 ubat. Supaya kita ni tak rasa sombong, supaya kita dapat dengan takut, dengan jaga dengan Allah, solat. Supaya kita ini tidak kuat sangat mencari bakhil dengan harta, bakhil dengan kelebihan semula jadi, keluar zakat. Dan yang ketiga, datang solat berjemaah untuk hilangkan perasaan dengki, sakit hati kepada kawan-kawan kita yang lain. InsyaAllah bila ada 3 perkara, inilah merupakan ubat nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ayat yang 43. Ayat ke-44. Tengok apa dia? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya membuat kebaikan, sedangkan kamu baca dalam kitab kamu, dan adakah kamu tidak berakal? Itu maksud dia. Ini dituju pada orang mula-mula orang Yahudi di Madinah. Pelik kamu ni wahai Israel. Orang Yahudi lah. Pelik kamu ni. Orang lain kamu suruh beriman dengan Allah, kamu suruh pergi solat, kamu suruh keluar zakat, kamu suruh solat berjemaah. Tapi kamu suruh saja, kamu sendiri tak buat. Takut macam tu. Guru-guru dia tadi. Ni ada asbabun nuzul lah. Asbabun nuzul di peringkat permulaan dulu, ada di kalangan orang Yahudi yang cerdik, yang baik-baik. Dia pergi buat, dia mahir kitab Quran, dia mahir kitab Taurat. Dia pergi jumpa ulama-ulama dia. Wahai Syekh, aku tengok dalam Quran, kami tengok dalam Taurat ni, perkara-perkara keimanan hampir sama. Rukun iman dalam kitab Taurat dan kitab Quran sama ni. Jadi bagaimana? Sama sepatutnya kita ini digalakkan mengikut Muhammad. Dia jumpa guru dia, ustaz dia. Mantap ustaz dia. Nak jawab macam mana dah betul? Bukti dah ada, bukti yang sahih. Dalam Al-Quran, dalam Taurat sama. Dia tak boleh kelentol lah guru ni. Dia pun fikir cara lain. Betul, kalau macam itu kamu boleh ikutlah Muhammad, tidak ada masalah apa. Kamu pergilah berguru dengan Muhammad. Tapi aku tak nak ikut. Pasal apa? Aku diamanahkan oleh Allah jaga kitab Taurat. Kalau aku juga ikut Muhammad, siapa nak jaga kitab Taurat? Ini pun kitab daripada Allah. Tengok dia cuba reka. Dia tak nak bersama-sama beriman dengan Al-Quran. Dia kata dialah penjaga kitab Taurat. Nampak tak? Dia cuba berdalih. Tak nak ikut, cuba berdalih dengan yang lain. Sama tak dengan ibrah tu kita? Bila kita mengajak solat, tak apa. Kalau pergi solat asyik duk bergaduh ya. Baik aku solat kat rumah. Sama tak alasan dia? Orang lain suruh pergi, tapi dia pilih benda-benda lain yang bercanggah dengan arahan-arahan Allah. Itu sebagai contohlah. Maka di sini atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Patutkah kamu menyuruh manusia, maknanya bangsa-bangsa kamu, supaya membuat kebaikan, pergi solat semua sekalinya, keluar zakat dan sebagainya, padahal kamu semua membaca kitab Allah. Kamu tahu kitab Taurat pun kata macam itu, kitab Quran pun kata macam itu. Maka afala taqilun. Adakah kamu berfikir wahai manusia? Maknanya ini dipanggil ayat zajrun. Allah menegur orang yang cakap suruh orang lain buat.
dia sendiri tak buat. Berat ni. Ustaz lagi berat. Orang ada ilmu lagi berat. Orang yang Allah anugerahkan tenaga yang kuat pun lagi berat daripada orang yang lemah. Nak kaitkan dengan ubat tadi. Wa aqimus solata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Orang yang Allah bagi kelebihan tapi tak gunakan hak kepada ni lagi berat. Maka dia hanya tahu saja tapi tak menunaikan hak orang lain tadi. Ya, maka semoga Allah menjadi pengajar, kita boleh ambil ibrah kita daripada ayat yang ke-40, ayat yang ke-44 ni. Maka Allah menegur ketika tu. Maka sikit dan isyak aku apa oi? Isyak aku isyak. 432. Oh, lagi 5 minit dah. Boleh 5 minit lagi? Kita ringkaslah. Pasal bau nasi goreng ni. Dah bau minum goreng dah. Lagi pun kita nak bersantai ni, bukannya kelas yang serius sangat. Lepas tu, jadi bagaimana ni? Bagaimana kita nak menghilangkan perasaan dengki? Dah ada ubat dah ni, dah bagi ubat dah. Tapi perasaan bangga diri ini menebal pada diri kita. Dah. Terutamanya orang Yahudi lah, ulama-ulama Yahudi ni. Dia dikerumuni oleh puluhan ribu masyarakat Arab yang berguru dengan dia. Popular. Kalau follower tu 2 juta follower. Contoh sekarang ni. Ustaz kita ni yang popular tu ada 400 hari ni saya tengok dari YouTube. Patutlah golongan dia marah sangat dengan golongan kita. Follower dia 40 ribu je, kita 300 ribu. Dia bantai. Hargailah. Dia pantai golongan sunnah ini yang setakat 40 ribu dah banyak. Dia orang ratus-ratus ribu. Patut dia orang tak suka dengan kita pun. Rupa-rupanya follower dia tak ramai, berdengki. Dia kata macam tu. Mana sambung ayat ni. Maknanya ayat ni orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi rasa terkesan. Bagaimana kalau Muhammad ramai sangat pengikut-pengikut Muhammad, apa nak jadi dengan kita sekarang ini? Malu. Kalau kita mengikut Muhammad, dia tahu Muhammad betul. Dia tahu kitab Al-Quran betul. Dia tahu semua. Tapi dia kata, kalau kita ikut follow orang yang tak popular, ikut ustaz muda, ikut ustaz macam-macam ini, tak glamour lah kita. Daripada follower yang juta-juta, pergi kepada orang tak ada follower. Rugilah kita. Ada perasaan takut hilang pengaruh, takut hilang popular masa ini. Maka Allah perbetulkan dia orang ni. Perbetulkan dia orang ini yang rasa, yang takut nak berubah kepada benda yang benar. Ustaz yang tak popular tiba-tiba dia yang benar. Mana ni Allah bagi pula cara-cara supaya kita tak berterusan dalam keadaan kesesatan. Apa dia ayat dia, ubat dia? Untuk elakkan perasaan malu dah. Pasal geng-geng ustaz ini, pengaruh syaitan ini, dia mengembangkan fahaman Yahudi ni kuat. Pasal masing-masing ada ego. Ustaz yang follower 40 ribu akan sakit hati dengan ustaz yang follower 100 ribu. Kita mengajar ramai-ramai, tiba-tiba bulan depan tak ada pergi mengaji dengan ustaz yang popular tadi. Nak marah. Siapa nak marah tadi? Nak marah itulah syaitan bawa fahaman Yahudi ke diri ustaz tadi. Perasaan dengki bila populariti kita ini terkesan dengan adanya ustaz lain yang mengajar benda sama. Sepatutnya apa salahnya dia pun nak menyuruh jalan Allah, kita pun menyuruhkan jalan Allah. Sama-sama. Sepatut itu, tapi ada perasaan dengki yang menebal dalam diri pengajar-pengajar, pemilik ilmu ini. Maka Allah bentuk supaya jangan berterusan dalam keadaan takut nak menerima perubahan. Apa dia cara dia? Wahai hamba, cara jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Apa yang kamu buat? Wasta'inu. Mintalah pertolongan Allah dalam solat kamu, dalam doa kamu. Pasal apa? Pasal hanya Allah yang mewujudkan populariti, menunjukkan apa tu? Hanya Allah yang boleh membentuk, mengubah hati seseorang. Wasta'inu, minta pertolonganlah dengan Allah. Minta pertolongan dengan Allah saja. Pasal Allah saja yang berkuasa. Kita belajar Fatihah pun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu dengan cara bisabri, dengan cara menahan sabri, sabar. Apa dia sabar? Sabar ini menahan diri. Sebab tu kalau kita accident tengah jalan, kita habis maki dah.
nasib baik aku sabar. Kalau tak sabar, aku tumbuk dah. Sedangkan dia maki orang tadi tu, dia tak sabar dah. Dia kata, oi, nasib baik aku sabar. Aku tak tumbuk. Kalau aku tak sabar, aku tumbuk dah. Sedangkan dia dah lama-lama tak sabar dah. Itu sabar ini ialah menahan diri. Orang Kelantan panggil boleh sikit dia kata. Kalau kita nak buka puasa pukul 5 tak? Buka puasa pukul 7. Sikit ya, 2 minit ya. Maknanya maknanya menahan sabar ketika itu. Maknanya menahan kehendak ketika itu. Maknanya minta tolong Allah lah. Dah, lepas tu jangan daripada kamu malu macam-macam mana pun, kamu terpaksa berguru dengan Muhammad pun, kamu tak popular, kamu dah popular, kena ikut orang tak popular pun, apa salahnya, tahan diri sajalah. Sebab tu jangan-jangan ustaz nak pergi belajar dengan ustaz lain. Bahaya ni. Dah. Saya kagum juga dengan ustaz kita, Ustaz Mustafa Suki. Ustaz Pak Mustafa Suki, walaupun dia hebat, walaupun dia buat buku-buku, tapi bila ada kitab apa ni, kita belajar mewatuk Imam Malik dengan Maulana Hadi, dia sanggup datang. Tengok hebatnya manusia yang dia rasa ilmu yang dia ada pun, apa salahnya berkongsi dengan ilmu orang lain. Masing-masing ada ilmu, tapi cara ilmu berbeza-beza. Cara dia, B cara dia. Tetapi kebanyakan ustaz rasa rendah diri, rasa dia dah hebat dah. Ustaz tu follower dia ada 10,000 nak mengajar aku. Inilah ciri-ciri orang Yahudi yang menerap masuk dalam diri-diri ilmuwan kita. Kita khawatir, sebab tu kena berpegang ayat ini. Maka bila ada perasaan malu nak pergi belajar pasal diri kita dah ustaz tersohor, tiba-tiba nak masuk kelas-kelas pengajian orang lain, maka Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah, dengan doa. Dalam berdoa minta dengan Allah, jangan ada malu, jangan ada segan, jangan ada kamu rasa rendah diri bila pergi mengaji. Alah, mengaji di AQS, kita tak standard lah. Kita mengaji di masjid-masjid negara, sedangkan dia tak tahu ilmu yang benar itu walaupun sikit tapi yang benar. Bila kita pergi bercampur aduk dengan benda-benda yang lain, wala talbisu, ayat pertama tak ada, wala talbisu haqq, kita bercampur adukkan yang hak dan benar, benda bid'ah kita kata sunnah. Itulah tadi, maka tak dibenarkan sama sekali kita mencampur aduk. Kena ingat tu, jangan mengambil ilmu-ilmu daripada orang yang mengamalkan bid'ah dan ilmu pada orang yang mengamalkan khurafat. Berat kita ni. Dah, mana kita kena cek. Nak pilih guru, nak berguru, kita kena cek. Adakah guru seorang yang ahli khurafat? Kena cek. Maka tak dibenarkan kita mengambil ilmu daripada orang yang akidah dia jauh sangat daripada hak. Pasal mereka membuat perkara-perkara batil. Lepas tu, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat kamu, berdoa kamu itu, dah, bila kamu nak minta dengan Allah, untuk kamu sabar, untuk kamu tak malu, untuk kamu rasa tak ada sombong diri, maka sebenarnya lakabiratun, sebenarnya lakabir lebih berat illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk saja. Nah, selagi kita tak khusyuk dalam solat kita, selagi telah perasaan dengki, iri hati, tak sempurna. Apa dia khusyuk? Apa dia khusyuk ni? Khusyuk ni, selagi kita tak bertadabbur ayat-ayat Allah, susah nak datang perasaan khusyuk tadi. Maka datang pun itu hanya khusyuk yang sementara. Khusyuk yang sebenar ialah sebagai kita baca sirah sahabat. Bagaimana sahabat yang kena tikam tak rasa. Bagaimana sahabat bila solat dia macam mati diri dia pasal nak rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat macam mana? Dah. Khusyuk, pasal khusyuk tak ada. Kita hanya berpura-pura khusyuk saja. Tapi kekhusyukan kita jauh daripada yang Allah redha ahli syurga dia, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, yang Allah redha masuk syurga. Khusyuk dia macam mana? Khusyuk dia ialah khusyuk orang yang selalu bertadabbur, selalu berulang-ulang ayat Al-Quran. Kenapa? Dalam Al-Quran perkara-perkara di samping Allah mengenalkan diri dia, Allah mengenalkan syariat Nabi dia, dan yang ketiga yang penting ialah Allah memperkenalkan adanya hari akhirat. 1/4 Al-Quran daripada surah Sabah hingga surah An-Nas cerita bab hari akhirat. Khusyuk ialah bila kita tasawur diri kita kepada adanya hari akhirat. Teruknya alam barzah, bumi akan himpit kita. Teruknya pada mahsyar, bagaimana kita beratur di mentari yang terik beratus-ratus ribu tahun.
Teruknya neraka jahanam. Bila kita memikirkan perkara ini, baru ada kekusyukan dalam solat kita. Ketika solat kita akan menangis, bangun tengah malam menangis depan Allah, baca Al-Quran menangis. Pasal apa? Pasal kita mikirkan apa akan jadi pada aku bila aku pergi menemui Allah ke tempat kekal selama-lamanya. Adakah Allah ampun dosa aku? Adakah Allah terima amalan aku? Kekusyukan ialah kita terima adanya hari akhirat. Kita meyakini adanya hari akhirat. Sebab tu hadis Nabi, orang yang paling cerdik atas dunia, orang yang paling pandai atas dunia, siapa dia? Orang yang selalu mengingati kematian dia. Berapa kali kita ingat kematian kita? Cek kita lah. Satu hari ni, berapa hari kita ingat, kalau aku mati sekarang macam mana? Bagaimana isteri aku? Bagaimana anak-anakku? Adakah anak aku pergi syurga juga? Adakah bini aku pergi syurga juga? Saya, bini, pakaian sedondong, pergi memancing bersama isteri sekali, pergi enjoy dengan isteri, berifuah sekali. Tetapi tak pernah risau apa jadi pada isteri bila mati. Adakah isteri, anak dia masuk syurga bersama-sama dia, atau kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya? Tak ada fikir pasal apa? Pasal kita jarang sekali bertawassul bahawasanya hari akhirat pasti akan berlaku kita akan mati pada bila-bila masanya. Nak khusyuk, ingat kematian. Maka Allah hurai ayat terakhir. Khusyuk ialah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitu mereka yang percaya dan yakin bahawa mereka pasti pergi menemui Tuhan mereka dan Tuhan mereka tempat mereka kembali. Sebab tu bila kita dalam syurga nanti, bila kita lepak dengan kawan-kawan kita, insya-Allah kita di majlis ilmu seumpama ini, Allah akan bangkitkan bersama setiap hari Jumaat, kita akan lepak dengan kawan-kawan kita. Lepak ramai-ramai, macam lepak kedai kopi, tapi jangan badai macam itulah. Nak ceritanya kita dalam keadaan gembira. Ini salah satu ayat yang kita akan baca. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wahai kawan-kawan, kalau dahulu kalau kita tak bertadabbur Al-Quran, tak dengar kata-kata Allah bahawasanya kita akan satu masa Quran cerita, kita akan menemui Tuhan kita dan tempat Tuhan kita kembali, kita jadi macam ini. Inilah ungkapan ahli syurga setiap kali bila diberitakan kawan-kawan dia, nasib baik aku dahulu bertadabbur Al-Quran. Aku dengar kata-kata Allah mengenai hari akhirat. Pasti akan berlaku hari akhirat. Aku pasti menemui Tuhan kami. Maka kami pun ikut arahan Tuhan kami. Maka kami pun dapat syurga sekarang ini. Jadi khusyuk akan hadir bila kita beramal dengan ayat-ayat akhirat. Baca ayat tu imam disunahkan baca ayat-ayat muqaddam, ayat-ayat akhir. Pasal apa? Cerita bab akhirat. Kiamat macam mana, akhirat macam mana, menakutkan. Amat-amat menakutkan. Tak? Maka bila amat-amat menakutkan macam ini, bila kita berulang kali mendengar, berulang kali berdoa, batu Quran ni kena baca, kena faham. Bila kita baca, kita faham, doa kita kepada Allah. Bila kita faham soal doa kita kepada Allah, maka Allah pun permudahkan. Buka hati kita ni, setiap saat kita rasa nak solat saja. Oh, sedihnya, aku takut Allah tak terima solat aku. Solat. Memanglah ada kadang-kadang bisikan-bisikan iblis akan sampai. Tapi lepas solat, cara orang beriman, lepas solat masuk, wahai Allah, bagaimana solat aku tadi? Lepas tu kita ucap Astaghfirullah, wahai Allah, ampun dosa-dosa aku. Takut aku tak khusyuk dalam solat tadi. Itu je. Batu ungkap satu je. Batu bukan astaghfirullahalazim ali wali walidayya wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya. Tak panjang. Astaghfirullah. Satu patah je. Pasal apa? Takut kita lalai leka dalam solat kita ni. Solat kita takut Allah kata celakalah orang yang solat. Maka itulah penuntut kita nak khusyuk dalam solat. Tidak ada pilihan, kita kena hari-hari tadabbur Al-Quran dan faham dengan Quran dan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak ayat-ayat mengenai hari akhirat. Pasal kita semua tahu hari akhirat ada, tapi keyakinan kita tak ada. Apa jadi kalau aku mati sekarang ini? Apa jadi? Quran tak habis lagi. Baru Al-Baqarah start 3 tahun lagi berhabis. Kalau mati kan macam mana? Sekurang-kurangnya kita berdoa dah. Wahai Allah, aku sedang belajar surah Al-Baqarah.
Tapi kalau kau mati aku, wahai Allah, aku mohon ampun dan maaf, takut-takut apa-apa dalam kehidupan aku beramal tak sama dengan kamu suruh. Sebab aku tak habis kota lagi, ya Allah. Tak. Kena ada perasaan macam tu. Ada perasaan nak habis Quran dan minta dengan Allah. Pasal kita cak lalai leka dunia ni. Kita memang confirm lalai. Umur dah 50 tahun, 60 tahun tak habis lagi. Lalai lah. Tapi Alhamdulillah lah, sebagai besar kita dah banyak khotan dengan Maulana Hadi dah. Yang tak habis lagi, kena usaha macam mana pun. Bagaimana cara nak habiskan 30 juzuk Al-Quran. Pasal nak dengar semua kata-kata Allah. Selagi kita tak dengar kata-kata Allah, kita khawatir. Kita khawatir ada amalan-amalan kita yang bercanggah dengan arahan Allah. Jadi, kita tak tunai hak dia tadi. Maka atas itulah kita kena banyak berdoa. Banyak berdoa supaya Allah mempermudahkan kita supaya duduk dalam majlis ilmu yang boleh mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi problemnya syaitan, musuh utama ni yang halang kita. Ini punca dia. Syaitan. Kawan kita ni dua aja, malaikat, syaitan. Kita telah berjaya ditipu oleh syaitan. Pasal syaitan pun menjadi teman kita. Kita rasa baiklah kita ni, rupa-rupanya baik-baik ditipu oleh syaitan. Nah, itulah. Dah. Fazayyanu lahum baina aidihim wa ma khalfahum. Menghiasi syaitan akan kamu depan, belakang, kiri, kanan. Tak nampak kita ni. Siapa Amran ni tak ada pun. Pasal apa? Semua syaitan keliling dia. Berapi badan dia, ada api dah. Pasal syaitan ramai sangat. Tapi tugas saya tadi, fazayyanu lahum, menghiasi dia daripada depan, belakang, kiri, kanan. Hujung kuku hingga hujung rambut penuh dengan syaitan. Tak percaya? Sebab tu dekat-dekat maghrib kita suka bakar api, kutik sampah. Ni problem ni, syaitan. Syaitan telah berjaya memandang baik apa-apa keburukan yang kita buat. Solat nak laju solat ni. Tidak ada rasa perasaan nak lama dengan depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh solat kita nak 1 saat kalau boleh. Macam Indonesia tu, semayang Indonesia tu, semayang tarawih dah. Berapa kali? Kita berempuk nak solat. Apa salahnya lama sikit dengan Allah? Nak bermunajat depan Allah, nak memohon dengan Allah. Kenapa kita nak berkira sangat dengan Allah? Tapi itulah kenyataan. Pasal apa? Saya kata, solat Syekh. Tapi cepat sikit. Tengok syaitan. Cepat sikit, jangan lama-lama sangat. Kalau tak memang doa lama, tapi tak ada, kita zikir sendiri dah. Kalau masjid lah, kita pakai doa sendiri dah. Tersasul biasa dengan Tok Imam tu dah. Berdoa pun tak nak kita ni, berzikir pun tak nak. Pasal apa? Pasal apa? Hubbud dunia, menyintai kemewahan, menyintai keselesaan, menyintai dunia. Kedekut lagi hubbul mal, kedekut dengan harta, kedekut dengan tenaga untuk selepas solat tu vacuum. Pasal apa? Tapi hubbul mal, maknanya cinta kasih sayang dengan apa yang kita ada, harta ke, tenaga ke. Tak standard lah. Aku cuci sorang ni siap saja patut. Pak Syed jadi masalah. Sikit suruh Pak Syed. Ada. Sikit suruh Pak Syed. Apa salah kita berebut untuk tenaga yang Allah hadiah kita ni, jangan bakhil. Pasal itulah pilihan Allah. Allah akan pilih benda mana yang kita paling ikhlas buat untuk pergi ke syurga dia. Sebab saya terpegun dengan Tuan Haji Basir tadi. Saya tak suruh pun, saya kata, Tuan Haji, ada tikus mati. Cepat-cepat. Teringat saya hadis orang yang bagi makan kucing, orang yang bagi makan anjing, orang yang buang duri tengah jalan. Itulah. Dengan rahmat inilah yang kita ikhlas, inilah sebenarnya jalan terus pergi ke syurga. Pasal apa? Amalan-amalan yang kita penuh keikhlasan semata-mata kita gunakan tenaga kita daripada Allah untuk Allah juga. Itu maka kita kena pakat-pakat. Ini bukan untuk tuan-tuan ni, saya lebih-lebih lagi. Contoh ni banyak untuk saya sebenarnya. Bagi saya dah. Tapi saya terpaksa mengakulah. Mana itulah syaitan-syaitan yang telah berjaya mempengaruhi kita. Dan punca syaitan mari dengan kita pasal apa? Pasal kita malah mengaji Quran. Itu je. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mengaji, memahami Al-Quran dalam bahasa yang lain, siapa-siapa yang tak nak mengaji tadabbur ni, tak nak ambil pengajaran-pengajaran ni, maka Allah hukum dia dengan nuqayyid lahu syaitana. Aku hukum kamu dengan meletakkan seekor syaitan.
Fawalau qarin, syaitan menjadi teman setia dia. Kita tak nampaknya, tapi hari-hari dia kita ni duk bawa kereta sebelah kita, duk gendong dengan motor sebelah kita, duk makan dengan kita. Syaitan bawa dia. Ini problem kita. Tapi nak macam mana? Maka bila kita baca Quran, hilang sekejap, buat balik, baca Quran balik, hilang sekejap, baca balik. Lama-lama insya-Allah kita akan menjadi orang yang paling berjaya, menjadi ahlul Quran, yang Allah akan beri keberkatan Al-Quran untuk seluruh hidup kita. Kita akan tinggalkan segala amalan-amalan yang karut-marut, tumpukan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.